Bismillahirrahmanirrahim. We begin with Ummul Kitab Al-Fatihah. Yeah, genau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so welcome to my class. This is Consumer Behavior MGC 3013. So welcome to my class. So throughout the semester, I'm not going to teach you, but I'm going to share my expertise and experience in the field of consumer behavior. So welcome to my class again. So before we start our class, please, I would like to remind you, please fill in the attendance form. So for every week, you will have different attendance form. So please fill in the attendance form. And also, if you look at goals, and whenever you want to download slides, textbook, assignments, course outline, please go to, you realize that there will be another attendance form. So we'll also include that as your attendance. Whenever you download your slides for every chapter, please fill in the forms. So I will know whether it is considered as your attendance as well. So we are not going to have a 14 weeks online class. So this is a synchronous class, but we also have a asynchronous class in which whenever you download any files or you view any videos in goals, so it will be considered as your attendance. Yeah? So my name is Muhammad Nurizuddin Noor. So I'll be your lecturer for the rest of the semester for this subject, consumer behavior. So I believe that this class is, I know all of you are fourth year students, kan? So how many classes do you take this semester? Asfa, Hidayah? Six class, Masya Allah. So how many classes do you have today? Two classes today, kan? Four, Masya Allah. Tiga. Habis kelas pukul berapa? 12 malam? Bukan 10 malam. 10 malam? Aduh, tak apalah, kita nak buat macam mana, rezeki masing-masing. So never mind. So I guess that because you are fourth year students, most of your classes semua yang classes yang very heavy. So hopefully, ni siapa? Syazwina. Tak apa Syazwina. Okay, alright. Most of your classes are very heavy, so I think this class should be light for you because I'm a consumer, all of you are consumers. So in actual, this class, we are learning about ourselves, our behaviors, our spending patterns, our decision-making process while purchasing product or services. So don't worry so much. And I realized that the assignments for the semesters also are very light, and you are not going to have a very heavy and thorough assignments. And for your information, the trend and patterns in consumer behavior have shifted and changed recently due to COVID-19. Before this, most of the theories which are true for the past 30-40 years might not be true during the pandemic or maybe years ahead, because consumers have shifted their buying pattern from brick and mortar premises to online shopping. So we are going to expect banyak perubahan dalam the area of consumer behavior. But Alhamdulillah, if you look at the textbook, our textbook focuses mainly on technology in consumer behavior. So kita boleh belajar lah banyak benda. In actual, if you look at during our first PKP back in March, dia kata the spending pattern people online kan berubah dan menjadi lebih banyak. Kan kita nampak ramai orang spending more time and also more of their purchases happen online, such as in online portal online portals such as Shopee, Lazada, Lelong,
even in social media such as Twitter, Facebook and Instagram. Jadi saya rasa your generation ni is a generation yang akan champion this idea of online spending behavior. Okay, saya nak share screen sekejap. Hari ni saya rasa goals tak stable hari ni. Bila tekan aja dia asyik keluar apa nama macam-macam. Okay, this is the page of goals. So I think ni my class page in goals. So my name is again Muhammad Nurizuddin Noor. So my room at Usim Tijara Holdings located at Pusat Commercial. So currently, even though I'm a senior lecturer at FAM, I'm also the group CEO for Usim Tijara Holdings. So mana tahu kan, after December, maybe in January, kita boleh berjumpa ke apa semua. You can always go to Pusat Commercial. So my number is there. That is my secretary number. My room number also. So you can call Puan Nani at 798-6460, and also you can WhatsApp me. So my emails is there. My emails are there. So whenever you come to the class, you have to fill in the Google form. Mana Google form tadi? Ni your class attendance. So today you can click here. Okay, for your information, we are not going to have a class next week because next week cuti Maulidul Rasul kan, on the 29th kan. So tak ada kelas. So jangan tunggu pula ada kelas. So next week tak ada kelas. Next week the class is only for KQB1. Ini yang tadi saya kata, whenever you download any files here, for example assignment guidelines or whatever here, you can open, you have to go here, click here, fill in your name, matric numbers, KQB2, date, time. Okay, you click whatever you have downloaded on that week, that day. For example, okay, hari ni saya nak download textbook. Textbook, you nak download textbook. What time? When? So kata minggu depan you nak pergi ke forum, you want to download PowerPoint slides kan, the class slides, assignment guidelines, or you want to watch video. Or for your information, the class will be recorded, and I will put it in goals. Kan? I will link it to YouTube. So kalau, for example, you cannot attend the class, you cannot attend the class physically or virtually, you can always watch the video. You can always watch the video. Gimana tadi? Okay. All right. Okay. This is the video for yesterday's class. You can watch the video. It is 1 hour and 44 minutes. So today's class also, you can. I think you can view it later this afternoon. So this is your assignment guidelines, all your assignments. Okay. For your information, your assignments have to be submitted online in goals, and please submit it in a PDF format. In PDF format. Jangan bagi saya format lain lah. Even though kalau dalam ni dia kata slides kan, slides so your PowerPoint you save it in PDF format. So it will be easier for me to access your files. Kalau dalam any other format other than PDF, nanti saya kena download. Kalau PDF, I can just watch here. Dalam Goals dia terus pop up, saya boleh nampak. Tapi kalau Words or other format files, kan saya tak boleh nampak. Alright. So this is your course outline. Okay, for your information kan, dia kata you want to learn online, so you don't have a textbook. So the textbook is apa nama? The textbook is here. Mana tadi textbook? E-textbook. Textbook is here. Hari ni Goals tak berapa betul. So the textbook is here. You can just download the textbook. The textbook is 400 something pages. I have divided it into separate chapters. Sebab kalau tak, you memang tak boleh download. Sebab the file is too big, saya pun kena pecah-pecahkan jadi according to chapters. So thank God, this publisher dia dah buat textbook ni dalam e-book format. So senang lah, you don't have to purchase your textbook. Alright.
Okay, this is how you are going to be assessed this semester. So you have individual assignments, and you are also going to have group projects. You are going to have 2 quizzes, and there will be 1 test to replace your final exam. So you are not going to have a final exam. So there will be a final test in which to be announced later. I think the date will coincide with the final exams date. So I think later in January you punya test. So everything here is available dalam goals. You boleh tengok, even you punya quiz pun dah available dalam goals, saya dah letak dah bila. Please read it. Okay. So you have individual assignments. Your individual assignment is due on 19 November. So I think around 1 month from now lah, less than a month from now. So don't worry, your assignments will be quite simple, and saya pun tak nak bagi benda-benda yang stress kat you, because we are all consumers. So we consider us as consumers. So at least kita tahu what we are going to do. So for your assignments, your individual assignments, you have to read a journal. It's either Journal of Islamic Marketing or other journals, kan? Marketing journals. You kena cari article on consumer behavior. Consumer behavior. Please read carefully the article. Write a 4-page report on the article. You try to jawab ni. What are the overall purpose of the study you read article tu kan? What are the literature review? What are the methodology? Apa dia punya finding? And what do you think about the article? It should be submitted on the 19 November. So this is the rubric in which you are going to be evaluated on. You tengoklah, you punya summary, berapa point, alright? Okay. Okay, and please, I give you 2 weeks from now, you have to submit your, mana tadi? Okay. You have to submit your mana tadi this submission of the okay. Before you embark on writing your journal review, please submit your article's title here. Here. KQB2, please submit your article's title here. So you put your name. Ni individual punya assignment, bukan group assignment. Bubuh nama, metric number, name of the article tu tadi, name of the journal, kan, name of the authors, year of publication, tahun berapa. You submit. Nanti by the end of this month, saya rasa dalam on the 31st, nanti you go to goals, saya akan bagi result. Sama ada I will approve the title of your journal. Saya kata, okay, yang ni saya tak nak, you tukar yang lain. But before you embark in your assignment, please submit your article's title here. So I want to make sure we are on the right page. Kadang-kadang you believe that the title sometimes coincide with consumer behavior, tapi tak. So please make sure you submit here first before 31st lah. Betul. Before 31st, you submit your titles here, article title here. So on the first week of November, saya akan reply. Saya akan bagi senarai. Dia terima tak terima. If your titles are not accepted, nanti you hantar balik lah. You propose another title. So what should you do for your assignment? Ni lah tadi. So you can read it. So please submit it here. Nanti tekan you submit here in PDF format. It is only 4-page assignment. So simple. So that is the only individual assignment you have for this semester. Then we go to a group assignment. So in actual, you only have one group assignment, but it will be divided into 3 different tasks. Okay. So your first task is this group will identify the benefit of using online business platform. Okay, you look whether you want to use Lazada ke, Shopee ke, Alibaba ke, DHgate ke, 1888 Lelong ke, Zalora ke, whatever online business platform.
So you kata you want to, the first task is you want to identify the benefits of using online business platform from a journal. You carilah banyak journal, whatever journal banyak-banyak. You tengok what is the benefit, what are the benefits of online business platform. Okay. Lepas tu rasa macam banyak kerja ni. Tak banyak. You cuma perlu submit slide 4 slide ni. Tapi slide ni you have to turn into PDF format lah. So the first slide, you put your group members name. Okay, KQB2, title article, title bawah. Okay, then slide 2, explain the concept of online business platform in Malaysia. From your journal article tu tadi, cari what is the concept. Slide 3, list the benefit of online business platform. Slide 4, other benefit of online business platform. So you just submit it. Kan? Pada berapa? 12 hari bulan November. Nampak tak? Simple. So any questions regarding your individual assignment and also group assignment task 1? Ada apa-apa soalan? Simple kan? Simple. InsyaAllah. Kan? Sebab saya tak suruh you tulis panjang-panjang whatever. Saya suruh you cari artikel jurnal tentang online business, particularly online businesses in Malaysia. You tengok. Lepas tu you buat slide. Slide pertama dah nama group you. Slide kedua apa konsep online businesses kat Malaysia, online business platform kat Malaysia. The third one, apa benefit. The fourth one, apa benefit. Just submit. Kan? Simple. And it comprises of 10 marks of your total grades. Itu je. So that is your task 1. For your task 2, benda yang sama juga tadi, online business platform tadi. Okay, I think there are 40 of you or 40 something of you. Please divide yourself into a group of 5. Setiap group ada 5 orang. Kan? So untuk task 2 tadi sama juga. You akan interview setiap ahli dalam group itu akan interview 10 orang responden berkenaan online business juga. So nanti soalan semua saya akan bagi ataupun you propose all the soalan. You nak tanya apa benda semua. Kan? Itu je. Nampak tak? Simple lah. So maknanya there are 5 of you in a group. Each member akan cari 10 orang. So you akan tanya all the soalan. So you kumpulkan, there will be 50 respondents kan in a group. Lepas tu you bagi saya dalam bentuk, yang ni dalam bentuk Excel. Nanti soalan dia lah. Online platform apa suka buat apa dalam online platform, apa produk yang dia beli, apa macam mana dia buat keputusan untuk beli. You akan tanya banyak-banyak soalan tu, nanti saya nak tu je. Saya tak nak you buat graph, you buat apa benda semua. Saya nak just you punya survey punya result. And for your information, to make your survey easier, you just buat dalam Google Form kan. You hantar dekat orang, kan. Your Google Form nanti semua benda dalam dia punya database semua dah ada dalam Excel. So, I want to ask you again, your task 2 is simple, right? Betul tak? Yes. Kan simple ya. That is your second task. Your third task, second task is what? 10 marks. Your third task is presentation. Presentation pun you tak perlu present, tak perlu cakap. You just prepare an infographic poster. Tak perlu A3 size lah. A3 size ni kalau kita physical in class. Infographic poster, satu poster, you hantar online. Dalam poster tu, based on findings from task 1 dan 2. So tentulah you buat, okay, apa benefit of online business platform kat Malaysia, lepas tu you buat infographic. Tadi, daripada 50 orang, 30% suka ni, ni, you buat infographic ke? Satu helai hantar kat saya. So, senang tak you punya assignment? InsyaAllah. Excuse me, kan? boss. You have a text message. Excuse me, boss. You have a text message. So senang nak. Dah habis you punya assignment. So, is there any questions regarding your assignment, whether it is individual or group assignment? Ada soalan? So yang infographic poster tu A3 juga ke A4? Tak perlu A3 ke A4, tapi kalau boleh, sebab dia satu page, kan saya boleh tengok dalam ni, saya nak nampak semua information tu lah, buat infografik. Kan you akan ada task 1 tadi kan cari tentang maklumat online business kan, you akan terang ke atas. Lepas tu kat bawah tu tadi kan you dah buat survey tadi 50 orang tadi kan. You akan buat infografik lah. Okey, berapa lelaki berapa perempuan.
soalan pertama, you katakan soalan online business platform apa yang you suka, you frequently pattern kan. You kata okay, Shopee 20%, Lazada 40%. Lepas tu ada orang guna Foodpanda, ada orang guna ni berapa persen. Lepas tu apa yang dia selalu buat online dalam ni, dia suka beli pakaian, makanan. Macam tu lah dia akan buat tu lah, infografik. Yang paling penting infografik tu in one page saya boleh nampak. Dia tak nak nanti saya tak boleh nampak kecil-kecil. So it's up to you lah. Kalau you boleh buat dalam online ni, A3 tu boleh masuk semua, terpulang. So any other questions regarding assignment? So I recap first. Your individual assignment, first of all, hantar tajuk tadi, isi borang tadi, hantar tajuk. Kemudian saya dah approve tajuk. You buat itulah review on consumer behavior, kan? You type 4 page je. Menjawab apa soalan tadi lah. Itu your first assignment. So your only individual assignment. Then your group assignments will be divided into 3 different tasks. The first task is cari online journal tentang business platform. Lepas tu you buat dalam 4 slide tu, you hantar. Second is dalam every group ada 5 pelajar. Setiap pelajar cari 10 orang, you buat survey, tanya tentang online business. Lepas tu hantar dalam bentuk Excel. Assignment you punya task 3 ialah yang tadi you buat assignment 1 dengan 2 tadi, you kumpulkan jadi infografik, hantar sebagai satu infografik poster. Itu sahaja. Okay. So saya dah recap. Ada apa-apa soalan tak tentang assignment? Ke ataupun nak tambah lagi assignment? Nak bagi dia lebih sukar? Sir, Ya. kalau yang individual assignment tu, Ya. journal tu itulah journal mana-mana. Ke ada yang Journal mana-mana janji marketing journal, saya tak adalah strict sangat. You nak journal kena journal ISI, Scopus, Q1, tak ada. So untuk boleh mana je. jadi untuk you yang katakan baru nak berjinak-jinak dengan journal ni, you pergi ke Google, you cari Google Scholar. You jadi Google Scholar, lepas tu you tekan consumer behavior Malaysia, you tekan PDF. You letak consumer behavior Malaysia PDF. Lepas tu you boleh download. Tu senang sebab artikel-artikel Scopus, ISI ni semua kena bayar. Kan untuk akses dia. Tapi kalau macam jurnal-jurnal biasa ni you tak perlu bayar kan. You can open access, you can download. So how to find journal is you go to Google, then you type Google Scholar. Lepas tu dah keluar Google Scholar, lepas tu ada tempat tulis tu, you tulis lah. Consumer Behavior Malaysia PDF. Nanti you akan dapat banyak. So okay. Ada apa-apa soalan? Sir, Ya. sorry yang tadi responden minimum berapa? Yang mana? Minimum responden untuk task tu. Setiap, kan dalam grup dia ada 5 orang, setiap orang kena dapat 10. So 50 lah. Okay. So saya tak ada minimum, saya tak ada maksimum. Saya nak 50 kan? So ada apa lagi? Nak 200 ke? Tak nak. Lagi? Ya. Kalau untuk soalan random ke just kena letak untuk pilihan sahaja? Tak faham. Kan ada pilihan dengan responden punya jawapan sendiri kan? Ke macam mana? You buat pilihan senang sebab bila dah pilihan you boleh buat you boleh buat statistik kan? You boleh buat apa? You boleh buat purata, you boleh buat percentage. Kan kalau open ended question you nak buat percentage susah. Kan? Okay. So apa lagi soalan? Ni semua orang dah makan Ya, sir. Tak ajar. Ya, sir. Ya, sir. Nanti makan, sir. Kambing. Makan kambing, sate kambing. Pagi dah makan kambing. Pagi-pagi makan kambing. So don't worry. Saya semua duduk rumah ke? Ada yang sekarang ni tengah buka handphone sambil menjual nasi lemak ke apa? Ada? Saya semua duduk rumah. Cik, semua duduk rumah. Tak apa. Duduk rumah bagus, jangan duduk dalam penjara kan. Duduk rumah bagus. Siapa yang nak berniaga apa, so tak ada masalah. As long as if you have opportunity,
untuk pergi ke kelas sekarang, you pergilah online ni. Kalau you tak ada, you pergi online, you boleh tengok video lah. Saya tak ada masalah as long as you learn something from this class. Okay. So before we proceed, okay, some of you, ni semua ni apa? Quran dan multimedia, right? Yes, sir. Okay. Siapa tadi? Siti Aminah. Aminah nama? Saya, sir. Aminah. You dah besar nak jadi apa pula? Okay. You nak jadi apa sebenarnya, Aminah? You nak kerja apa? Pendidik. Pendidik. Okay. Some of you ni ada tak yang nak jadi ustazah ke, ustaz ke, nak jadi penceramah, nak jadi da'i ke? Ada? Ada saya, ada. Ada kan? Bercita-cita. Ada yang nak masuk Gegar Gaza ke apa? Mama Hafiz. Big Dad. Ke ada yang dah ada orang dah praktis nak lompat pagar? Big Dad, sir. Okay. Alright. So some of you akan terfikir yang katakan nak jadi ustaz ke ni dia apa? Kenapalah aku kena ambil kelas consumer behavior ni? Tak ada kena mengena aku ni. Okay, you have to remember. You nak bagi ceramah. Maknanya you menjual perkhidmatan you. Kan? You kena kenal you punya orang yang ada kat depan you. Kan? Sama juga you jadi komedian kan? You buat stand up comedy duduk kat depan. You kena tahu. Kalau tak ada orang nak gelak. Betul? So nanti tak apa. Nanti saya akan proceed with kita punya slide hari ni. Nanti saya akan terangkan kenapa. So why this class is very beneficial for you. Even though you nak jadi cikgu ke, you nak jadi ustaz nak bagi ceramah ke, nak jadi ustazah pilihan ke, nak masuk Gegar Vaganza ke, nak masuk apa Malaysian Mass Singer ke, kan? You kena tahu you punya khalayak. You have to know your consumer. Okay, for example, orang kata apa maksud consume? Consume tu maknanya menggunakan. You jadi ustaz, you bagi ceramah. Orang tu dapat apa? Dia dapat ilmu you, kan? So you maknanya you memberi ilmu pada orang tu. So orang tu dia consume you punya ilmu. Sebab tu consumer behavior is very important. Okay, kita start with ni sekejap. Ini siapa ni tiba Hasif. Saya jom makan okay, sekejap saya share screen. Okay, if you realize kalau you have the opportunity lihat goals nanti, the PowerPoint is not divided based on chapter. They are divided based on topics. Nanti you akan nampak topik 1, topik 2A, 2B, topik 3, 3A, 3B, 3C, 3D. So this division of slides coincide with your course outline. So kita dah tengok, dah susun tu ikut macam mana apa you perlu gunakan dulu. So inilah sebab tu you kata mana chapter 2? Lepas chapter 5 kenapa 9? Bukan tu. So kita dah susun ikut topik. So jangan tiba-tiba panik pula. Tapi you boleh baca, all the slides are already available there. Okay. Okay, consumer behavior and technology. You bayangkan first chapter is consumer behavior and technology. Orang dah tak cerita lagi apa nama nak pergi kedai. If you realize, okay, siapa nama? Saya nak pergi check nama seseorang. Habis. Siapa yang tengah makan tu berhenti sekejap. Siti Nur Hidayat. Ada? Dah takut dah tu. Mana dia? Tu. Siti. Ada. You apa nama? Rumah kat mana ni? Ganu. Ganu kat mana? Kat Wakar Tengah. Oh, saya tak tahu kat mana. Okey. Dekat Wakar Tengah tu dia macam pekan ke, dia macam kampung ke? Apa pekan paling dekat? Kan. Pekan paling dekat sekali apa? Kat sini. Kuala Terengganu kot. Kuala Terengganu. Okey, sekarang you tengok dekat Kuala Terengganu, ada tak kedai-kedai dah start tutup? Tahu lama tak pergi. Lama tak pergi. Lama tak pergi bandar. Oh, bagus. Alhamdulillah. Hasif, angkat tangan kenapa? Saya tak nampak, saya nampak angkat tangan. Hasif nak tanya apa? Mana Hasif tadi? Saya nampak dia angkat tangan ni. Mana? Siapa angkat tangan lagi? Okay, alright.
So kalau you sedar, around you, tak kisahlah kat mana pekan ke you ada, you sedar sekarang kedai banyak tutup. Kan? Some kedai dia tutup sebab dia rasa macam, okay, now people have shifted to online purchasing, online businesses, kan? Sekarang you kena letak diri you sebagai, while learning, kan, this subject, you have to put yourself as, one as consumer, and second is as business. You have to put yourself as in their shoes too, kan? Satu you jadi consumer, satu lagi you jadi perniagaan. Okay. Kenapa mereka tutup? Hari tu saya balik kampung wife saya pergi ke pekan, saya kata, kedai ni dah tutup. Tanya dengan Pak Mentua, kata, ini kedai ni dah 30 tahun ada, tapi dah tutup. Dia tak boleh tahan dengan keadaan sekarang. Kenapa mereka tutup? Sebab sales kurang. Okey, kenapa sales dia kurang? Sebab orang kurang datang kan? Kurang datang dan diorang tak menggunakan teknologi sekarang. Kenapa orang tak guna teknologi sekarang? Mungkin orang lama yang tak tahu nak guna. Satu, mungkin dia tak tahu, mungkin dia tahu tapi dia takut. Bila orang lama dia cakap tentang teknologi, mesti ramai orang bukan tak tahu, bukan malas, takut. People are afraid of uncertainty. Kan? So you kata, kadang-kadang ada orang akan defend themselves. Dia kata, bisnes aku tak sesuai untuk online. Betul tak? You pernah dengar tak orang kata, bisnes aku tak sesuai lah untuk online? Kan? Orang kata tak sesuai. So you kata, tidak. Hampir semua bisnes sesuai buat online. Saya ambil contoh. Anak saya ada seorang form 3, dia buat projek RBT. Kan, projek RBT. Biasa you nak buat projek RBT, you pakai motor, you pakai apa benda semua. That one you can purchase online. You boleh purchase Shopee ke, Lazada ke apa, you boleh beli. Lepas tu nak kena potong kayu. Potong kayu boleh beli online. Betul. Lepas tu you dah dapat kayu online, lepas tu you nak potong, you kata, alamak, gergaji tepi 4 segi boleh. Macam mana aku nak buat gergaji ada curve? Lepas tu orang kata, tak logik. You tahu tak? Wife saya boleh cari kat online, ada orang memang buat perkhidmatan gergaji untuk curve je. Buat curve benda semua. So wife saya boleh hantar barang ke dia. Lepas tu wife saya kata, okay, ukuran kat mana nak curve, kat mana nak buat bulat, nak buat apa, dia boleh gergaji tu, lepas tu dia hantar balik. You bayangkan kalau orang yang dulu dia fikir, aku ni tukang ukir, apa aku boleh buat online? Orang kena datang ke tempat aku secara fizikal. Tapi tak. Kenapa tak? Up until services pun orang boleh buat online. Kan? Macam-macam benda. And sometimes doing online is cheaper. Betul tak? Ramai online punya businesses tak ada kedai pun, buat kat rumah. Betul? Kan? Buat kat rumah, buat kat apa, and some of them started as a hobby, tiba-tiba boleh jadi business which is overwhelming. Macam, ya Allah, aku tak sangka business ni terlalu ni. Kan? Okay, saya nak tanya, of all of you, ada tak yang buat online business during PKP ni? Ada je. Ada. Ada. Okay, sabarlah dulu. Apa nama yang ada tadi, yang lelaki first kali buat niaga apa? Saya je. Iyalah. Tak tahulah tiba-tiba suara lelaki rupanya perempuan kan. Tak, yang betul-betul lelaki je. Betul okey. Jual apa? Kalau saya tolong orang lah, tolong sepupu saya jual tudung-tudung macam tu lah. Tapi saya tak pakai tudung tu. Tolong jual je lah. Laju je buat disclaimer kan. Padahal tengah cakap baru buka tudung kan. Letak tepi. Macam tu lah, jual-jual tudung. Okay, you jual kat mana? Jual dalam Shopee ada, ada. Seronok tak jual? Seronok juga dapat duit. Kan? Okay, yang perempuan yang lain tu jual apa? Kosmetik. Kosmetik, you jual kat mana? Social media macam Instagram, Facebook. Kan? Okay, yang lain jual apa lagi selain daripada kosmetik? Yang lain? Ada baju dengan kosmetik. Baju dengan kosmetik. Lain? Buku. Ni buku last time ni? Jual? Tak, buku untuk orang berniaga. Oh yo, buku untuk orang berniaga. You buat dropship ke buku you tulis? Dropship. Dropship, okay. Lain, siapa lagi berniaga? Online ada?
Tak ada tu je. Apa? Sultan. Ha? Produk Sultan Forever Living. Oh, Forever. Oh, bukan Forever Living. Oh, ni macam ni lah. Apa tu? Yang madu dengan aloe vera. Oh, you Forever Living. Saya yang living. Saya apa nama? Saya bukan saya. Yang living ni pun ada juga. Saya tak beli benda ni sebab benda ni mahal. Wife saya bagi kan. Mahal je. Benda ni mahal je. Saya suka bau dia. Tu apa tu, Sir? EO, essential oil. Minyak wangi? Bukan minyak wangi, come on. Oh, Siapa yang jual tadi sila terangkan. Saya cuba je. Kan. Benda ni berapa harga? Kalau botol kecil ni 125. Wife saya beli 110. You tahu tak jangka hayat dia berapa? Tahun. Tak. Wife saya bagi 19 saya bulan 9, hari tu birthday saya. Hari ni 22, adalah tinggal 5 titik kot dalam ni. Kau buat apa sih sampai 5 titik ni? Tak tahu sedap nak buat macam mana. Jangan letak dalam minuman je. Kan, tak ada. Saya letak dalam saya punya humidifier tu, apa benda tu, dia panggil tu. Saya ada kat belakang tu. Lepas tu saya suka letak kat kepala. Sekejap ni siapa nak call. Saya suka letak dekat, ni kalau pening kan, lepas tu dia suruh letak kat telinga apa kan. Saya tak tahu lah, dia ada cara-cara nak letak dia. Tapi kalau saya memang takkan beli kan. Nasib baik wife belikan kan. Mahal. Mahal tu saya. Mahal. Wife saya berhadiah kat saya kata, kenapa beli benda mahal? Mahal. Kalau saya memang tak beli ya. Okay. So sudah tak ramai menjual. Kan. Dan some of you sebelum ni ada yang sekarang tengah menjual. Sebelum PKP tak pernah try pun nak jual. Mungkin try jual, tapi try jual biasa-biasalah. Dia tak meng-online kan your business kan. And then you sudah tak doing online business ni dia macam ketagih, betul? Kan? Dia macam seronok kan. Lepas tu you tengoklah sekarang you ship pakai apa? You pakai JNT ke you pakai apa? JNT, Skynet. JNT, Post Laju. Saya suka pakai JNT. Saya ada itulah JNT, DHL, apa lagi Ninja Van benda semua kan. Tapi saya serasi dengan JNT ya, sebab JNT senang ni baling ni tu. Sebab kalau DHL biasa dia tak terima kan. Dia DHL e-commerce center je yang terima. Macam dekat Nilai ni, DHL e-commerce, DHL ada pejabat di dekat dengan MT College, tapi dia tak ambil kalau Shopee punya. Yang ambil ialah e-commerce center dia, macam saya kena pergi Taman Semarak, ada farmasi, dalam farmasi tu dia boleh letak. So dia tak convenient bagi saya lah. Macam Ninja Van pun DHL tak jalan hari Ahad, Ninja Van tak jalan Sabtu Ahad, sedap. Tapi kalau JNT you cuti 1 Januari ke raya ke, dia tak pernah cuti kan, dia 365 hari. Yang tu saya suka sikit lah. Dia sentiasa berjalan. So biasalah customer you tak sabar, kalau boleh nak beli pagi tadi, petang tu nak sampai. Dia ingat apa benda kan. Dia ingat apa, membeli dengan menggunakan niat tahu-tahu pejam mata dah sampai ke rumah. Kadang-kadang benda tu bukan mahal pun, RM5-6 pun dia punya gaduh macam apa kan. Okay, tapi all in all seronok. And some of you kata, apalah jual-jual benda ni. Ataupun some of you kata, I cannot sell because I don't have anything. Saya kata, saya tak jual, saya tak boleh jual lah, saya tak ada apa-apa pun. Okay, for you yang wanted to start selling online, you kata you tak ada barang, the simplest way is, kan, ada orang dia kata dia buat dropship. Bagi saya dropship pun tak simple lagi. The simplest way is, the simplest way is you jual pre-love barang you yang ada kat rumah. That is the simplest way. Anak-anak saya jual buku-buku komik yang terpakai, laris. Saya during PKP saya seronok jual barang-barang kat rumah. Kadang-kadang you buka dalam store, ya Allah banyak barang tak pernah pakai. So you start with whatever you have. Whatever you have, your pre-love items. Kita sebenarnya orang Malaysia ni, saya cakap terus terang because saya dulu duduk US lama. Beza dengan orang Malaysia dengan US ialah kalau dekat US rumah dia tak ada store tau. Rumah dia ada almari, tu pun almari built-in. So orang US dia tak simpan barang banyak. Orang kita kalau boleh ada store, ada 2-3 bilik letak store, banyak barang.
And if you realize, you buka store you ada banyak barang, some of the stuff you tak pernah buka pun dalam kotak. Kan? You ada buku terpakai, you ada apa semua, you can start with doing that. Kan? Tak perlu so you punya cost tak tinggi. And then you can migrate, okay, from selling whatever you have, your pre-loved items, you can buat dropship tadi. Or even the third stage, you dah try jual barang you sendiri dah habis, you dah buat dropship, you rasa you nak seronok lagi berniaga, you tengok you akan jual barang-barang yang ada dekat dengan you. Contohnya dekat kampung, some of you duduk dekat kampung in which ramai orang ada jual, buat keripik, buat apa kat tepi tu, you kata, okay akak saya tolong jualkan. You boleh markup. You nak tahu tak sebenarnya orang kat dalam Malaysia ni pemalas. Malas nak keluar. Padahal kedai kat depan, dia still beli online. Okay, I want to ask you a question. Barang apa yang you rasa you paling malas yang you pernah beli online? Stokin kot. Stokin? Okay, dia beli stokin. Okay, lain, barang apa paling malas you pernah beli online? In which you boleh pergi kat luar beli. Ada? Siapa lagi beli? Ubat gigi. Allah, malas gila. Ini malas, tapi mungkin ubat gigi special ke? Ada certain cap ke ataupun main beli apa-apa, you beli Colgate je online? Tu main game ubat je tu. Ke ubat gigi special? Ubat gigi macam yang memang saja you beli? Tak adalah, beli barang-barang lain jugalah. Oh, you beli dekat Maidin punya store online. Oh, Maidin ada online. Saya ingat Tesco je. Ada. Okay. So saya rasa you kemalasan you lebih kurang dengan saya lah. Sebab saya paling malas ke you tahu saya pernah beli apa? Saya pernah beli bateri 2A. Bateri, you boleh pergi kat depan ni je. Bateri kan, saya boring saya beli dekat apa? Mr. DIY. Mr. DIY kan dia hantar. Sebab Mr. DIY kata apa nama RM20. Sekarang Mr. DIY dah kena bayar kan shipping. Dulu RM20 ke bawah, RM20 ke atas tak perlu bayar. You bayanglah RM20 di Mr. DIY you boleh beli banyak benda, betul tak? Betul. You boleh beli pewangi bilik kan, satu tu RM3 lebih, dia beli berapa banyak. Lepas tu bateri tu satu papan pun RM3, ada berapa? 8 kan? RM3 dia beli. Lepas tu you bayanglah, punyalah banyak satu kotak ni free shipping sampai ke rumah. Tu saya kata saya akan beli bateri. Ni banyak ni Saya ada bateri Mr. DIY kat office ni. Saya ini saya selalu beli online. Ni kan pewangi spray dekat office. Semua saya beli online. Ni pun saya tengah tunggu Mr. DIY punya ni lah, Mr. DIY dia pakai Ninja Van kan. Saya beli ni saya tunggu, saya beli 2 biji. Dan ni dengan apa saya beli? Ini memang malas lah. Saya beli dengan bateri lagi kot. Banyak, no bateri je. Tak, kalau bila you pakai benda ni, kan, bateri dia tak tahan lama kan. Sekejap, sebulan, 2 bulan, sebulan lebih, bateri dah habis dengan benda-benda tu. Kadang-kadang kata, pewangi ni baru, kenapa tak keluar lagi? Tengok bateri dah habis. Dekat rumah dengan banyak remote, dengan jam, dengan apa benda semua. Anak saya suka main kereta-kereta kontrol murah atau RM10 kan, dia ada banyak. So satu kereta kontrol pakai 4 kan bateri. Sebab tu dia kata manusia semakin malas. Saya ambil dekat saya ambil dekat taman saya. Saya duduk kat Salak Tinggi. Salak Tinggi dekat dengan Nilai. Kan? Boleh jiran-jiran boleh tanya, kat mana aku nak dapat tikar? You nampak tak? Nilai 3 kan dekat. Nilai 3 dia je. Kan? Dia boleh tanya. So what we can do, what we did was that, nak tikar Saya pergi Nilai 3, saya beli RM10. Saya kata okey, RM20. Orang boleh beli. In which saya kata, ya Allah, Nilai 3 punya dekat. Kan? Ramai orang tak tahu. Ramai orang malas, bukan tak tahu. Dia kata, baik duduk kat rumah, the convenience of sitting at home, kan, staying at home, tiba-tiba benda tu dah ada kat luar. You dah bayar. Macam sekarang jugalah. Because of PKP, you nampak tak ramai orang dah buat jual makan online kan? Orang kat taman-taman je kan? So, kadang-kadang pagi-pagi kita malas nak masak lah cakap wah, you tak payah masak lah. Lepas tu you tengok, belilah nasi lemak 2 dekat jiran tu. So nasi lemak, jiran sangkut kat depan. So satu nasi lemak is RM2. So beli 2 nasi lemak is RM4. You tahu what happen? Transfer online juga RM4. You nampak tak? Sekarang sebenarnya kita dah tak pegang duit.
You transfer online, everything transfer online. Macam kadang berapa ringgit semua? RM3.50. Ya, tak apalah saya transfer online. Ataupun RM3.50. Tak apa, nanti kan saya tunggu ke depan. Tak payah bang. Abang transfer je online. Kan? Sebab semua orang dah tiada keperluan pegang cash. Up until hari tu lah, you pergi, saya tengok hari tu pergi Bekam Arayan kan ada Bekam Arayan tu kan, saya tengok orang sebelah tu, dia kata Bekam Arayan time tu saya tak ingat, dia punya mesin kad dia rosak ke benda semua, dia kata tak apa bang, boleh transfer je. And kadang-kadang you pergi kedai runcit pun, saya pergi ada kedai runcit, alamak duit saya tak cukup lah, dia boleh transfer tak? Boleh. Saya pergi bengkel kereta sekarang, kan, saya hantar ke kereta, ambil kat rumah, orang tu ambil kat rumah, pergi repair, lepas tu saya tanya berapa ringgit, saya transfer je. Saya tak perlu pun pergi ke sana, saya swipe saya punya debit card apa semua, dah tak perlu. So dia kata sekarang kita menjual convenience kepada our customer. Okay. So ini yang merangkumkan sebenarnya apa yang kita nak belajar. Okay. So for this first topic, ya Allah, baru slide 1. Ya, tapi tak apa. You punya second class ni pukul apa? Pukul 11? Tak apa, kita akan habis awal, saya tak akan habis pukul 11 lah, kesian kat you. Okay. So we are going to learn on the evolution of marketing concept, apa itu consumer behavior, apa component of strategic marketing. So we are going to understand how technology, especially during COVID-19, has benefited not only the customers but also the marketers. Lepas tu we are going to talk throughout the semester, we are going to discuss a lot on values ni. Kita akan bincang banyak on values. And also technology. So in business, nak tak nak, we have to talk about social and ethical responsibilities. Ini yang paling penting. The gist of this subject is you want to understand consumer decision making. Macam mana customer buat keputusan untuk membeli barang. Dan sometimes we can alter consumer macam you kan, some of you mungkin ada brand yang you nak, you dah prefer, you nak pergi kedai beli ubat gigi tadi, you nak Colgate, you tak nak benda lain. You memang orang kata penyokong tegar taksub Colgate. Kan? Tapi tiba-tiba bila you dah keluar, you beli dah cap lain. Dia kata, selama ni saya dah hidup 21 tahun, saya hanya pakai Colgate. Tiba-tiba you dah beli benda lain. So macam mana you punya decision making process tu boleh diubah oleh pekedai. Itu pun kita nak tahu. Lepas tu dalam ni juga kita nak tahu macam mana dengan belajar consumer behavior ni you boleh dapat kerja. What type of job opportunities there kan yang you boleh explore after you graduated by yang ada kena-mengena lah dengan consumer behavior. Okay? So this is marketing. I guess all of you semua dah belajar kan marketing kan dulu? You ambil marketing tahun 3 kan? Tahun lepas. Apa? Sem lepas. Sem lepas tu tahun 3 lah. Iyalah tu. Iyalah. Ini tiba-tiba hilang ingatan lah. Saya tak ambil tahun 3, saya ambil sem lepas. Sem lepas bukan tahun 3. Okay, tak apa. So marketing, what is marketing? You pun tahu kan? It is an activity. Ada banyak terlibat dalam marketing. Daripada orang nak rangka tu, nak sell about the products, product knowledge, process, customer, client, suppliers, everything are included in marketing. So macam-macam ada dalam marketing. Okay. So in marketing also you have you dah belajar kan 4P kan, product, price, place, promotion kan hari tu. So saya tak perlu cerita lagi lah. Okay, what is the marketing concept? Ni best. Dia ada marketing concept. Okay, saya tak nak cerita marketing concept dulu, saya cerita yang ni dulu, development of marketing concept. Lepas tu baru kita pergi ke marketing concept, because marketing concept is the last one. Is the last one. Okay. Okay, dia sebenarnya cerita ni dia ialah satu proses. If you look here, you nampak marketing concept is the last one lah. So it started with production concept, product concept, selling concept, marketing concept. So production concept ni ialah satu konsep yang lama lah, kan. If you know, siapa sini suka kereta?
sejarah kereta dulu, ingat tak zaman tahun berapa, awal 1900s kan, Henry Ford kan, dia buat Model T, Model A kan, kereta-kereta yang zaman dulu ya, tengok tahun 19. So during this time, most of the manufacturers kan, ramai manufacturers and also businesses kan, they adhere to production concept. So what is production concept? Okay, production concept is that you buat banyak barang tapi pada harga yang murah. You buat barang-barang tapi barang tu murah dengan harapan customer akan beli. Tapi you sedar tak production concept ni sekarang dah datang balik. Kita tengok contohnya macam Mr. DIY kan? Eco. Lepas tu you tahu ada satu lagi baru, Mr. Dollar. Pernah tengok Mr. Dollar? You kena pergi Mr. Dollar. Kalau you have time, you kena cek Mr. Dollar. You nak tahu Mr. Dollar tu ialah, okay. DIY tambah eco. Sabarlah, tak cakap lagi. Sabar. Bak kata orang Jepun, coto mati kudasai. Okay. Pernah pergi DIY kan? Mr. DIY? Pernah je. Okay, saya nak tahu apa perbezaan paling baru Mr. DIY? Cuba tengok fikir apa yang dijual recently. Dulu tak ada. Makanan. Sedar tak? Sekarang hujung tu dia dah ada makanan. So, Mr. Dollar is Mr. DIY yang jual makanan. Kalau nak tahu. So, yang first yang saya dah nampak is dekat Kota Warisan kan, Keep Mall kan, dah ada Mr. Dollar. Saya mula kata Mr. Dollar ni macam Mr. DIY. Sekali bila tengok kat depan dia dijual ni, lepas tu dia punya tempat bayar tu ada tulis Mr. DIY. Saya kata lah, Mr. DIY punya kan? Mr. DIY punya. Dia jual makanan. Dan makanan dia beza sangat harga. Saya kan selalu beli macam jajan-jajan kan. Saya pergi beli dekat Tesco RM5.7. Saya baru je beli Tesco. Bukan Tesco. Dalam Keep Mall ada Econ-Safe. Saya baru beli barang yang sama kat Econ-Safe RM5.7. Saya masuk kat dalam tu RM5. Dalam tu pun ada jual barang basah. Dia ada jual daging burger Ramly dalam Mr. Dollar. Barang kat dalam tu dia jual makanan ialah RM2 dan RM5 saja. Dia tak ada jual RM2.7 ke apa benda semua. RM2, dia ada kawasan RM2, dia ada kawasan RM5. So burger Ramly tu kan, yang daging banyak-banyak tu dijual RM5. So saya kata, so sekarang dia dah buat macam tu lah. So that, you nampak tak, the concept is not static, it is dynamic. Macam production concept ni dulu, ni zaman 100 lebih tahun dulu, dah datang balik kan. You nampak tu lah tadi, Eco, Mr. DIY, benda semua. Eco, siapa tahu Eco ni asal daripada negeri mana? Terengganu kot. Bangganya, kau orang Terengganu kan? Taklah. Taklah. Siapa pandai, siapa boleh jawab, dia pandai. Kelantan ke? Enggak. Siapa tahu Eco ni daripada negeri mana? Kalau lagi power, daripada negeri mana dan daerah mana? Johor kat mana? Apa ni? Buat fikir ya. Johor Bahru ke? Marah. Mana batu-bata tadi? Dari mana? Johor betul lah saya, Johor. Johor of course. JDT, luaskan kuasa. JDT. Ada. Tapi dekat daerah ni, you tahu tak dia asal daripada Segamat? Dia betul-betul ya Allah, arwah atuk saya Pengulu, dia kat Jementah Segamat. Dia sebelum Jementah, antara you nak ke UiTM Segamat, dia jalan daripada Tangkak tu kan nak ke Segamat, you akan nampak. Dan you tahu tak, dia bukan dekat tengah bandar, dia dekat kampung, dia duduk dekat dalam ladang getah ke kelapa sawit? You boleh sawit. Sawit saya pun tak ingat sawit ke getah. Sebab dekat kampung saya balik kampung selalu saya suka tunjuk kat anak-anak. Kata anak saya kata, tahu tak itu HQ Eco. Lepas tu anak saya kata, jom kita berhenti. Mana boleh berhenti sebab itu dia warehouse dia yang tiba-tiba ada crane. Takkan you nak beli gula-gula satu kan. So saya tunjuk anak saya, mana boleh masuk, nampak tu crane hantar dia punya warehouse besar. Itu ialah first kedai dia dekat Segamat. You bayangkan lah macam mana the konsep macam dulu.
Okay, saya nak ambil satu contoh. Ini kita nak tunjuk beza production concept. You buat banyak dan you buat murah. Dekat Malaysia, siapa yang buat benda ni dulu? Buat banyak, buat murah. Maidin. Yes, tapi you beli tak kat Maidin? Beli? Kurang. Kenapa kurang, Beli kenapa se? tidak? Ya, Jarang. ada yang beli. Tapi kenapa ada orang tidak, ada orang kurang, ada orang jarang? Kenapa? Sebab you nak guna dalam Ragu-ragu. kuantiti yang sikit je kot. Ada orang ragu-ragu sebab sometimes kadang-kadang you marah, you nak beli bateri. Tapi bateri ni aku nak beli 2, bagi aku 20. Macam sometimes some consumers they felt insulted, macam tak adalah miskin sangat aku. Ataupun kadang-kadang ada orang yang berasa macam nampak murah lah. Boleh tahan lama ke? Betul tak? Those are some of your concerns kan? Macam tadi ada kata tak percaya kan? Tapi apa beza Maidin dengan Mr. DIY, Maidin dengan Eco? Kuantiti yang dijual. Sama. You nampak Dia Maidin? nama, Harga. dia nama aku. Brand ku. Brand dia. Kenapa? Sebab you sedar tak? Contohnya you nak beli manci kan? Apa nama? Coco Pie kan? Coco Pie. Tapi di DIY, di Eco, you sedar tak? Dia ada Coco Pie kecil ni. Kan? Tiba-tiba you tengok apa, ada apa, sabun basuh baju yang besar, tiba-tiba ada yang comel. Sedar tak dekat-dekat tempat tu? Tengok saya, tengok. Ya kan? Sebab tu saya kata you kena sinergi. Sebagai contoh, Mr. DIY, Eco, dia orang ni baik dengan manufacturer. Most of the manufacturers kadang-kadang kawan dia sebab dia yalah manufacturer orang Cina kan? Kan dia sama, dia kata, okey, aku nak jual kedai aku RM2, boleh tak kau keluarkan kecil? Dia sedar tak? Dia orang boleh keluarkan kecil. So kalau macam Aidin, you beli banyak, aku nak buat apa dengan lebih ni? Tapi you pergi kat Eco, saya nak bayar RM2, saya nak dapat barang RM2. Dan some of your intentions was that, saya nak beli benda ni kecil sebab senang nak letak dekat almari. Senang nak letak dekat locker. Kan? Saya nak beli biskut ni, senang nak masukkan dalam tin. Tapi kalau you pergi kat Maidin, ya Allah banyaknya, mana aku nak letak? Kan? Sebab you kata, I'm willing to pay RM2 and I'm willing to get RM2 value. Kan? Sebab tu saya kata, even though dalam consumer behavior ni, production concept ialah satu konsep yang lama, tapi sekarang dia dah datang balik. Kan? Lebih-lebih lagi dengan keadaan COVID ni kan, orang dah kurang duit kan. Dia kata, nak buat apa aku beli barang mahal-mahal. Okay, so that is production concept. You keluar banyak pada harga yang murah. So then we go to the product concept. Ini pula lain. Selalu kata, aku dah keluar banyak-banyak, aku keluar murah. Kadang-kadang aku tak, ada orang tak beli tak. So the product concept is that manufacturers, they focus on the product. So dia akan keluar product of the highest quality, performance paling bagus dan features paling banyak ciri-ciri. Contohnya saya ambil macam Niha lah. Contohnya yang living Kalau according to product concept, macam ni lah, dia buat yang terbaik, yang mahal, bau dia tahan lama, rupa dia cantik. Lepas tu katakanlah dia ada fungsi banyak. Dia boleh sapu terus, dia boleh masuk dalam diffuser kan, ataupun dia boleh masuk dalam motor, boleh start kan jalan jauh dekat exhaust bau wangi. Kan? So that is a product concept. You keluarkan yang terbaik. Berbeza dengan production concept, you keluar banyak, you keluar murah. So faham So then we go to the selling concept. Selling concept ialah saya buat, you ikut hati you lah. You suka manufacturer, you rasa katakan you buat benda ni lah. Saya rasa sekarang orang suka bau wangi bau peppermint. So saya akan buat peppermint banyak, so saya akan market peppermint ni. Macam-macam lah. You use all the channels. You kata peppermint ni baik, Niha benda semua baik. So maknanya you focus on, you buat barang, lepas tu you terus jual. Okay. So beza dengan marketing konsep, ialah marketing konsep ialah macam sekarang lah. You nak satisfy consumer need, you nak create value, you nak retain customers. So you only produce goods that would satisfy customer needs and meet organizational goals. You kena ingat you punya pengguna bukan orang bersorangan juga. You punya pengguna mungkin organisasi. Contohnya, saya company, saya nak beli pensil untuk staff saya. Kan? So, marketing concept ialah
You buat produk yang boleh satisfy needs, value, retain customers, yang hanya untuk satisfy needs of the customer. So apa beza dengan tiga ni? Apa beza dia? You sedar tak? This is what we call demand driven concept. This is supply driven concept. Ini konsep, those three concept is konsep buat, ataupun boleh dikatakan macam konsep shop sendiri lah. Aku buat, aku rasa customer akan beli. Tapi the marketing concept is demand driven. Saya hanya buat apa customer nak. So sekarang you boleh faham apa the difference between the four of this concept and the evolution of this concept. Okay. So, Yes, sir. okay, so that is when marketing myopia ni jadi. Sebab you terlalu fokus dekat you. Contohnya, dia sama macam contoh lah. Saya nak jual barang, saya tengok diri saya. Contohnya saya nak jual makanan kan. Aku suka makanan aku masin, aku suka pedas. So you buat restoran, you buat macam tu. So you kata, aku pun consumer. I'm also a consumer, I'm also a customer. So saya rasa apa yang saya suka mesti semua orang suka. That is marketing myopia. You look in the mirror instead out of the window. You tengok muka you balik. Okay, so I would like to share you. Okay, remember tadi in the beginning saya kata dalam kelas ni I don't want to teach, I want to share. So saya ingat kawan saya seorang dulu, back in, saya tak ingat 2007 atau 2009 kalau you tengok dulu, kan sedang macam sekarang juga, ramai orang ada jual dekat depan Jaya tu kan, jual baju kan. Kan ada, dia orang panggil promotional space, 10x10 tu, ada orang jual baju, jual tudung, jual handphone punya cover kan, apa semua. So back in 2007 ke 2009 saya tak ingat. So saya ada kawan ni yang ada jual baju. Dia bukan jual baju, dia jual blouse. Kalau you pergi mana-mana, dia akan tulis RM35 dia barang dia. You pergi mana-mana, dia ada 11 ke saya tak ingat berapa outlet di dalam Giant, Econsave, kan? Di sekitar Lembah Kelang dan juga di Perak dia ada. So petang-petang saya tengok dia, saya kenal dia di Giant Putra Heights. Saya tengok dia jual, saya nampak seronok orang beli. So the concept of marketing myopia. So saya tengok, saya kata, saya tak ingat nama dia apa, saya kata, bro, baju Orit. Okay, saya nak tanya you, siapa nama? Siapa nama? Seorang perempuan boleh volunteer? Amira ada, Amira? Saya. Weh, terkejut aku, sabarlah. Oh, okay. Amira, kalau you pakai tak blouse warna oren? Tak. Tak kan? Okay, Amira. So saya nak share lah, this guy, kawan saya kata, bro, aku nampak ada blouse warna oren tu, takkan ada orang nak beli. Saya kata. Sebab saya kata, macam tadi Amira, saya tak akan beli warna oren tu. Saya tak akan pakai tu warna oren ni. Kalau saya perempuan, saya tak akan pakai warna oren ni. So kawan saya kata, Dan, main kau duduk dengan aku, kau tengok dalam masa setengah jam ada orang beli. Betul, tak sampai setengah jam pun ada orang beli. So jangan assume, saya kata, look in the mirror instead of the window. Kita assume kita tak akan pakai, orang tak akan pakai. That is marketing myopia. Kita tak tengok apa customer kita nak, kita hanya fokus pada kita. That is marketing myopia. Okay, so what is consumer behavior? Is the study of consumer choices, pilihan customer during searching. Nak beli barang kan, you search, evaluate, you purchase and using product. That is what we call consumer behavior. This is what we are going to learn throughout this semester. Okay, so you have, ingat tak tadi when I talk or when I ask you, okay, siapa yang nak jadi ustaz, jadi ustazah kan, ada yang jawab. Lepas tu, some of you might ask kan, might think that kenapa saya ada dalam kelas ni kenapa saya nak jadi ustaz saya nak jadi cikgu je, kenapa saya kena duduk dalam kelas consumer behavior? Saya bukan nak jadi orang marketing. The word is market segmentation. Market segmentation. Macam tadi saya kata, you ustaz, orang panggil pergi ceramah. Siapa yang selalu jadi, siapa yang dalam ni pernah orang panggil ceramah? Ada tak? Ada orang, siapa ni? Siapa yang kata ustaz tadi? Pernah tak ada orang bagi ceramah? Orang panggil pergi ceramah. Mama Hafiz. Hafiz, orang ceramah. Apa nama? Ada bayar tak? Pernah dapat bayaran tak? Mestilah ada. Berapa ringgit Ada 300, kira katakan kuliah subuh lah. Lepas subuh berapa? Sejam Lepas subuh ataupun sejam. Selalu saya tanya kawan-kawan saya, kalau surah-surah kadang bayar 300 je lah. So
So bila you bayar, saya maknanya you akan bagi perkhidmatan. Kan you akan bagi perkhidmatan, apa? You akan bagi ceramah. You sedar tak you ceramah, you masuk dalam surau tu, you sedar. Okey, ada subuh tak ramai, kata subuh 30 orang. You nampak ada lelaki 5 orang lelaki ni 5 orang, semua orang tua-tua. Lepas tu ada 25 orang makcik-makcik. So you nampak tak? That is market segmentation. You masuk, you nampak berbeza orang. You sedar tak? You nak bagi ceramah, pakcik ni mungkin apa yang dia nak lain. Makcik-makcik 25 ni, dia nak yang lain. So macam mana you nak fokus? Sama juga macam you jadi macam tadi saya kata, stand up comedian. Kan? You di kat depan, you masuk tengok. Masuk-masuk, alamak. Ini dekat Lampung ni. Lepas tu nampak budak-budak yang macam hip hop ada ramai. Lepas tu ada orang umur 40, ada ni. Lepas tu nampak, majoriti dalam hip hop. Aku nak buat lawak macam mana? Kan? Kalau aku target yang sikit yang 4 orang umur 40-an ni, sekarang yang ni tak gelap. Kan? So, mana aku nak target? So, that is market segmentation. You divide, semua customer you divide into classes, into categories. Okay, benda yang paling simple, to divide your punya customer is using gender. Masuk ada lelaki, ada perempuan. Kemudian you boleh divide into economic background, educational background. So that is market segmentation. So what is targeting? Targeting tadi ialah you dah pilih. Okay, daripada ramai tadi, alamak, ramainya makcik-makcik. So saya rasa saya nak bagi ceramah ni, saya nak targetkan makcik ni. So saya tahu makcik ni punya minta mungkin fake fake apa ni, yang ni nak fake ibadat, yang ni nak fake apa benda lah kan. Saya nak target yang tu. So saya kata, okay, so saya dah target. That is targeting. So tadi you segmentize the market ada ramai, you pecah-pecah. Saya ambil ni sebagai target saya. So that is targeting. So positioning, saya nak tanya macam positioning. Let's say, petang-petang, you naik motor, dekat tepi kampung you ada ramai orang jual kuih. Kata tak ramai lah, ada 4 warung, 4 kedai, 4 apa? Kemah jual kuih-kuih. Lepas tu katakan yang semalam you beli kuih, you suka kuih Seri Muka lah. Seri Muka. Lepas tu besok you bawa balik rumah, mak you kata, sedap Seri Muka ni, besok beli lagi. Lepas tu kata, kedai mana? You tak ingat. Contohnya macam nasi lemak, okay. How are you going to position nasi lemak? Katakan ada 4 orang nasi lemak, okay. Saya nak tanya, Nurul Hayati ada? Ya, saya. Bagus ni attention. Okay, Nurul Hayati, you suka nasi lemak macam mana? Lemak yang sambal pedas. Sambal pedas okay. Sambal pedas Nurul Hayati. Salsabila. Salsabila. Siapa Salsabila? Ya, saya. You suka nasi lemak macam mana? Sama juga pedas. Pedas. Okay, Umar Syazuli. Nasi lemak macam mana? Ni. Ya, Umar. Saya nasi lemak pedas manis sikit. Pedas manis kan? Okey. Lepas tu ada tak orang yang suka nasi lemak, dia punya sambal itu kurang sikit pedas tapi rasa dia ada kali masak dengan bawang. Dia rasa macam tu. Ataupun ada orang suka nasi lemak yang, saya suka nasi lemak yang bilis dia rangup. Ada yang suka nasi lemak yang, saya suka nasi lemak tu santan banyak bau naik. Kan? Ada yang suka yang nasi lemak pakai apa nama? Macam tadi ada manis, ada tu, ada yang suka apa nama kacang banyak. You sedar tak? Yang itu ialah position sebagai penjual. Kebolehan you ataupun kelebihan you yang you boleh membeza, customer you boleh bezakan you. Dia kata, aku suka nasi lemak ni aku sukalah pergi akak tu sebab akak tu nasi lemak dia sambal pedas, sedap. Aku suka. Yang ni akak ni, yang itu nasi lemak dia sambal tak masak. Kan ada yang you rasa sambal tak masak kan, sambal merah sangat nyala tu tak masak. Yang ni aku suka akak tu ni sambal dia ada bawang. Aku suka yang ni sebab ni. So apa nama positioning ialah macam mana pelanggan you dapat membezakan produk you dengan orang lain. That is positioning. Selagi you
Customer you tak boleh bezakan you dengan orang lain, itu maknanya you tak ada skill tu to position you punya produk. Okay. So marketing mix ni you dah belajar dalam your marketing class. Banyak lagi slide ni. So tadi kita dah tahu kan how technology benefited both marketers and consumer. Sekarang you dah tak perlu kedai. Sebagai penjual you dah tak perlu kedai. For example Shopee pun dia kenakan charges rendah aja. Kan tak semestinya macam kedai. Kedai you have to rent kedai. Kadang-kadang kedai ada 1,000, ada 14,000 a month kan. So now you don't have cost yang you have to pay every month kan. Fixed cost yang you kena pay every month. So technology will create a value exchange. Okay, for example, macam GrabFood, Foodpanda. Okay, kat sini siapa yang suka pakai Foodpanda? Amira, pernah try Foodpanda? Pernah. Apa pendapat you tentang Foodpanda? Okey lah. Okay, lah. you pernah try berapa banyak yang penghantaran makanan you pernah try? You pernah try berapa company? GrabFood dengan Foodpanda je. Dia ada banyak kan? Dia ada bungkus seat. Lagi apa dia? Apa lagi? Dia ada bungkus eat, dia ada GrabFood, Foodpanda lagi? Bigo. Apa? Ligo. Bigo. Oh, Bigo ada. Lepas tu ada banyak. Ada Tapau ada kan? Itu apa benda? Saya pun tak ingat ada banyak benda. So, apa yang membezakan mereka? Sebab kalau saya tapi it is also based on location, right? Contohnya macam saya duduk dekat sini, saya sedar kalau GrabFood dia akan ambil kedai makan mahal-mahal yang ada brand. Kan? Saya tengok macam kalau saya duduk dekat ni Salak Tinggi, saya tengok dia akan ambil barang-barang dekat Aeon Mall. Dia akan ambil macam itulah, kedai-kedai yang mahal. Kalau saya duduk kat Putrajaya pun selalu dia akan pergi IOI Mall. Dia jarang pergi ke kedai-kedai biasa. Tapi Foodpanda dia akan ambil macam-macam kedai. Termasuklah yang orang tak ada kedai kan, orang buat kat rumah. Kan kadang-kadang ada orang jual bubur, ada orang jual cheese tart pun ada dalam Foodpanda. Kan? Sebab tu dia kata value. Ya kan? Macam hari tu lah, saya duduk boring kan tengah malam. Saya kata wife saya, dah lama tak makan sate. Beli sate. Kan? Ataupun wife saya, bang nak rasa cendol durian cari dalam Foodpanda. Oh ya ada cendol durian. Kan? Kadang-kadang tapi in which kalau you pergi kedai makan, you nak pergi makan. You nak makan, you nak air, you nak apa benda semua. Tapi value yang company yang hantar makanan ni, dia tak perlu pun beli the whole thing. Betul tak? You boleh, okay aku terasa nak itu je. Sometimes ada orang pemalas gila, dia nak rasa teh ais pun, dia boleh beli daripada Foodpanda. Sebab bagi dia katakan penghantaran RM4 lebih, RM3 lebih kan. Okay lah, aku pun malas nak tukar baju. Okay, you just realise the process involved whenever you want to go out. Saya tak tahu lah, lelaki mungkin lebih simple lah daripada perempuan. Tak apalah kita tanya, takkan Amira, kesian Amira. Kita tanya siapa? Siapa ni? Anissa? Ya, Anissa. Yes, sir. Okay, Anissa duduk mana Anissa? Kelantan. Kelantan di mana? Kelantan tu besar? Kuala Kerai. Dekat mana? Kuala Kerai. Kuala Kerai? Kuala Kerai kat mana? Manik Urai. Manik Urai? Manik Urai kat mana? Manik Urai Batu. Okay. Okay, Anissa ada motor ke ada kereta kalau nak keluar? Ada dua-dua. Ush, gila riak lah. Okay, tak ada Anissa. Sorry, main-main. Okay, Anissa, katakan you nak keluar, nak beli, terasa petang ni nak makan goreng pisang. Kan? Saya jual pisang. You jual goreng pisang? Alamak, tak aci pula kan? Soalan lain. Next soalan. Siapa yang tak ada jual goreng pisang ada tak? Okay, tak. Anissa katakan selain goreng pisang jual apa? Nasi lemak? Nasi ada. Apa yang you tak jual Anissa? Semua benda jual. Okay, tak nak Anissa lah, orang lain lah. Anissa dia jual semua benda. Okay, saya nak ambil contoh benda lain. Siapa? Syahidah? Ya, Syahidah. Ya. Syahidah. Syahidah duduk mana Syahidah? Duduk mana Syahidah? Di Kelantan, sir. Kelantan kat mana? You jiran Bacok. tadi ke? Bacok. Bukan jiran tadi Okay, kat Bacok. You tak jual goreng pisang kan? Tak. You keluar, you ada kenderaan?
Ada Motor? Kereta? kereta. Kereta, okey. Rasakan petang ni rasa nak beli goreng pisang. Kan? Macam ni nak keluar? Saya tak tahu lah you punya proses. You nak keluar, you selalu keluar, you mandi dulu ke? Ke pakai tudung kan? Sebab dia ada orang lain-lain kan? Ada orang macam saya cakap terus terang. Saya keluar, saya akan mandi dulu. Saya balik sampai rumah, saya akan mandi dulu. Saya orang paling banyak sekali mandi kat rumah. Saya suka mandi. So saya kata, Syahidah, you nak keluar, apa proses yang akan involve? Pakai tudung. Pakai tudung, start engine, check wallet dulu, ke purse ke? Pakai apa? Pakai helmet dalam kereta? Pakai mask. Pakai mask. Kalau tak kena 1,000 kan? Okey kan? Okey, proses tu, okey, dekat rumah you, goreng pisang paling dekat tu berapa jauh? Berapa jauh? Dalam kena naik kenderaan ke boleh jalan kaki? boleh kena naik kenderaan lah. You rasa okey sekarang proses tu you nak pergi, you nak tu berapa lama? Campur you balik sekali untuk beli goreng pisang. Terasa sangat ni nak makan goreng pisang 5 minit kot. 5 minit. 5 minit pergi balik. Pergi balik campur pakai tudung. Semua sekali. 10 minit lah, 10 minit. 10 minit. Kan? You bayangkan kata sekarang tengah tengok TV, nak bangun. Kata kat rumah kata, adik ke kata, family kata, Ida pergi beli goreng pisang je, terasa nak makan, belilah RM10. Kata nak bangun, pakai tudung. Kunci kereta mana kunci kereta? Dia cari kunci kereta, lepas tu dah nak masuk kereta, mana pos ni, mana pos? Lepas tu, face mask, kalau tak pakai face mask nanti kan goreng pisang tu baik RM10 jadi RM1,010 kan? Kan? Berbanding dengan kalau you kata okey tengah tengok TV kan, cerita apa nama? Perempuan Tanpa Dosa kan? Kan? Cerita layan cerita saya bukan layan, wife saya dengan anak saya layan kan. Apa nama sekolah tutup kan? Saya duduk kat Selangor. So daripada you tengah tengok kan, tengok tu lepas tu nak keluar. Lepas tu macam wife saya lah, kalau dia kata dia nak keluar, dia akan tanya dulu, apa lagi nak beli? Sebab lebih baik you buat sekali arum, betul tak? Macam kata you nak beli goreng pisang, tadi you tahu situ ada kedai, tu you tanya, okey apa nak beli lagi? Nak kena beli telur ke, beli roti ke lagi? Ada minyak dah habis ke? Betul tak? Berbanding dengan you duduk nak goreng pisang, buka apps tu, tekan goreng pisang, RM10, kos penghantaran RM4 lebih kan? So tu saya kata dia banyak value yang teknologi bagi dalam keadaan sekarang. Goreng punya lah banyak nak cerita pasal goreng pisang. Okey, sekarang mangsa seterusnya ialah Athirah. Ya Athirah. Athirah apa? Athirah apa? Athirah Zahiri. Ayah saya. Kan Athirah siapa? You lah kan? Okey Athirah, you nampak tak skrin ni? Ya. Okey, dalam ni all of the online activities, yang mana paling banyak you buat? Dan yang mana paling kurang you buat? Paling kurang Grab. Grab, okey. Paling banyak? Paling banyak social media. Social media paling banyak So you ni Insta famous Tak. Tak. Okey. Terima kasih. So next, saya nak tanya siapa next? Laki pula. Laki tak ramai nama unik ni. Rauhaini laki perempuan? Perempuan Sam. Perempuan. Mana Rauhaini? Rauhaini. Hui. Tak dengar? Ada suara ke Rauhaini? Okey. Antara ni yang mana paling banyak you buat, mana paling kurang you buat? Paling kurang. Atau bukan paling kurang? Ada yang tak pernah buat? Flight ticket. Flight ticket tak pernah buat Okey, yang paling banyak you buat? YouTube. Mana? YouTube. YouTube paling banyak Bukan. Bukan. Playing game. Main game? Game apa you main? PUBG?
ke apa nama? ML tu apa? Mobile. Mobile Legend. Anak-anak saya yang kecil tu, anak saya seorang duduk asrama. Yang duduk asrama tu dia boleh pair dengan adik dia yang duduk kat rumah. Bila telefon adik dia suruh adik dia mainkan game dia ML, suruh hidupkan game dia kan. Lepas tu suruh beli top up lah, saya beli kan. Kak dia boleh telefon. Lepas tu kalau kita buat apa nama video conferencing kan, dia dekat asrama, adik dia akan tunjuk handphone dia. Tengok, okey game akak dah sampai sini ha. Akak dah beli ni. Saya tengok anak saya suka main game. Walaupun duduk kat asrama dia tak dapat main game, dia suruh adik dia kat rumah mainkan game dia. Nanti dia kata bila dia balik nanti dia sambung game dia. So daripada dalam ni banyak saya buat. Game saya jarang. Online banking selalu, online business, book, flight ticket, YouTube, e-hailing, pay bill, e-learning macam sekarang kita buat e-learning. Spotify saya tak pernah buat pun Spotify. Watch movie biasa, survey selalu buat, online news, apply job ni saya dah tua, tak ni. tak nak kerja lain, chat with friends. So banyak yang kita dah buat. Pun sama. Okay. So the most prominent online activities sebenarnya this was in 2019 in US send or read email. Kalau you sedar, kalau you nanti you kerja, selalu you punya email browser akan buka. Macam saya sekarang, email browser saya buka. Kan, sentiasa. Saya nak tengok email, real time punya email. Okay. Ini muka surat berapa Ui, banyak lagi ni. Saya kena habiskan juga, kadang kesian you nak kelas kan. Okay. So we talk about value So kita ada 3 benda. Value, satisfaction and retention. So dah nak habis. So what is value Ratio between customer's perceived benefit and the resources to obtain those benefit. Macam ni. Macam katakan you nak cari durian. Sekarang bukan musim durian Nak dapatkan durian. You kata durian yang sedap. Okay. You kena keluar, you pergi keluarkan duit bayar mahal. So dia kata apa yang you value, you rasa dia sedap. Lepas tu apa pengorbanan ataupun apa yang you dah keluarkan, resources yang you keluarkan untuk dapatkan benda tu. Contohnya macam itulah. You kata sekarang kan ramai orang viral makan kan. Orang kata kedai tu sedap lah, memang sedap lah. So you kata okey aku try lah nak pergi. So you kata okey saya ada usaha nak pergi apa benda semua. Lepas tu sampai kat sana macam itu dia kata tak berbaloi ya. Aku pergi sini jauh macam tak sedap lah. Okey. Kat sini siapa pernah tahu nasi kambing 40 hari? Siapa Tahu. pernah? Dekat mana? Dekat mana? Mana ada nasi kari kambing 40 hari? Tahu. Kat mana? Kat mana? Johor. Kat Johor hitam kat tepi jalan tu kan? Katakan orang viral tu, dia kata oi sedap lah nasi kambing kari kambing 40 hari. Kenapa dia 40 hari ni? Oh ni orang tabligh ke keluar 40 hari ke apa benda semua. You pergilah, you duduk kat Nilai. Dia kata aku masuk tol kena bayar tol, bayar minyak, benda semua sampai sedap. So you kata berbaloi ya. Sedap. Tak kisahlah aku berapa aku bayar. Nampak tak? Macam itulah you beli baju, you kata contohnya you beli handphone kan. You beli bayar mahal. Lepas tu rosak. Dia kata tak berbaloi ya. Aku dah bayar mahal. Apa yang aku dapat itu je. So that is value. Apa yang dikeluarkan untuk mendapat benda tu. Sama ada pengorbanan dia daripada time, money ke, masa ke, kan? So that is value. So value ni subjektif. Value daripada saya, value you, tengok sesuatu produk tu berbeza. Okay, so what is satisfaction? Okay. Tengok jari, nampak jari? Jari tak tangan. Katakan, bagi saya satu produk yang tengah viral sekarang. Bumblebee. Bumblebee, Bumblebee. Benda tengah viral, dia kata Bumblebee ni mesti sedap. Ini you punya perception, mesti sedap. Lepas tu you pun pergi. Oh, sedap. So apa akan jadi? You rasa dia, you ingat dia sedap, you rasa sebelum you try rasa sedap, lepas tu you dah try rasa sedap. So apa akan jadi? Dia sama kan dia? Dia bukan unhappy, dia kata okay. Kan? Apa kata sebelum dia pergi dia kata sedap,
Lepas tu bila dia pergi, dia kata, mak, oi sedap sangat ni. So apa akan jadi? Surpass the satisfaction. Dia akan, wah saya betul-betul satisfied. Macam tadi macam, you sedar tak? You lapar, you kata tempat tu sedap, you makan sedap. Okay. Tapi bila you makan sedap, you kata tempat ni kawan-kawan kata sedap, you pergi macam, yo sedap betul ni. Lain macam kena pergi. Nampak tak? You are very satisfied. Katakan you kata tempat ni sedap, kawan you kata viral sedap, you pergi-pergi tak sedap. You kata, ya benar. So that is satisfaction. You ada perceived value dengan you ada expected value dengan perceived value. Kan? Tinggi dia satisfied, kalau sama dia lebih satisfied, ini satisfied je, yang ni unsatisfied. So that is customer satisfaction. Customer retention. The objective of providing value to retain highly satisfied customer. You kena ingat again and again, I will tell you that the cost of getting new customer is much more expensive than retaining old customer. Kena ingat sampai bila. You nak dapat customer baru mahal kan? You kena invest dia benda semua. Tapi customer lama ni, kalau you dapat retain dia lagi murah. Sebab dia dah suka. Dan customer ni, dia akan jadi loyal. Orang yang loyal, orang banyak kelebihan dia. Dia akan beli banyak lagi produk you kan? Lepas tu, dia boleh jadi orang yang akan backing you. Katakan, ada orang kata, kedai tu ada lipas lah. You kata, aku dah pergi 5 tahun kedai ni, tak pernah ada lipas. Nampak tak? Dia akan jadi macam duta you. Dia akan jadi protect you daripada orang lain. Kan? Dan, ni nampak, the second one is, they are less price sensitive. What does it mean by less price sensitive? Dia macam ni lah, you naikkan harga pun dia kata tak kisah. Sebab dia dah loyal. Kan? Dia tak sensitif pada perubahan harga. Kalau macam orang lain yang tak loyal, dia makan lah, dia 2-3 kali makan, lepas tu tengok harga naik. Oh mahal lah, lain kali tak nak pergi. Tapi loyal customer, harga naik, harga turun, dia tak kisah. And servicing them is cheaper. Macam tadi saya kata lah, nak dapat customer baru lagi mahal daripada retaining old customers, and they will spread positive word of mouth. Betul kan? Dia akan cakap, bagus ya tempat ni, dia akan beritahu orang lain. Okay. How are we going to engage with our customer? So, what type of bonds? Kan? Bila kita dah engage, kita dah ni dengan customer, sometimes we create emotional bonds. Kan? Sometimes we create transactional bonds. Transactional bond ni macam jual beli je. Tapi emotional bonds macam dia ada strong attachment dengan your brand, dengan kedai you. So that is the difference between emotional bonds and transactional bonds. Okay. Ini social responsibility. Kalau you realize, you tengok video yang saya letak untuk KKB semalam, kalau you sedar lah, sekarang kan banyak online businesses. Before this, kita ada physical kan, physical kedai. Ini yang saya rasa, tapi tak semestinya betul. Apa yang saya dapat rasakan ialah bila sekarang kita switch to more on online businesses, social responsibility makin kurang. Macam dulu, kalau you ada syarikat-syarikat yang ada kedai apa semua, you akan nampak dia akan tolong orang susah, dia kata apa, save the environment, jom kita gotong royong bersih kawasan apa semua. Tapi dengan online businesses ni, saya tak nampak, mungkin ada tapi kurang. Kan? You dapat rasa tak macam tu? Dengan sekarang dengan online business, social responsibility nampak macam kurang. Ada yang setuju ke? Ada yang tak setuju dengan saya ke? Ada yang ada pandangan lain? Ada tak pandangan? Tentang bila saya kata bila adanya online business ni, social responsibility makin berkurangan. Atau ada yang kata makin bertambah? Ada tak? Ada pandangan? Siapa tu? Atira? Tak apa. Sima Sorfina Sobri. Nama panjang kan? Ya, saya sir. Wah, mengarang. Ini Sima ke singa kan? Takut dia jadi singa. Sima, apa pendapat you? Social responsibility. Bila saya cakap, with the introduction of online businesses, social responsibility makin kurang. Saya setuju dengan sir. Alah, itu je. Tadi rasa macam tengah pegang garfu kan. Tapi betul kan? Betul tak? Ada yang kata tak ke sekarang ni makin bertambah social responsibility. Contohnya you nampak lah ramai orang buat online businesses. Dia saya ambil satu benda paling simple kan. Most of the online businesses tak bayar cukai. Cukai pun ialah social responsibility.
Kita ambil benda yang paling simple je. Okey, nanti bila you dah kerja, jangan lupa bayar cukai, jangan lupa bayar zakat, kan? Bayar cukai ni, bila you dah start bayar cukai, you akan rasa macam patriotic tau. And you have sense of responsibility. Contoh, you tengok sekolah, dalam sekolah tu ada duit aku tau. Aku bayar cukai. Tiang tu, jalan raya, tiang elektrik, you nampak macam jambatan. You rasa you have contributed kan dalam pembangunan negara. So betul. Bila you tengok dulu physical company, physical businesses, most of them bayar cukai. Tapi most of online businesses tak bayar cukai. Even though pendapatan dia banyak. Kan? Okay, last last. Sebelum kita habis. Sekarang kesian you ada kelas at 11. Consumer decision making. How consumer make dia punya decision. Okay, nampak? You have inputs, you have process, you have output. Dalam ni, remember marketing mix. Product, promotion place, social cultural influence. Okay, for example example. Sama je lah example macam semalam. Saya tak suka Apple. Bukan Apple makan saya tak suka produk Apple. Saya tak suka iPhone. Daripada saya belajar zaman dulu. Zaman dulu back in the 90s saya duduk dekat US apa semua. Saya tak suka Macintosh apa benda semua. Sekarang you ada MacBook Air apa semua. Saya tak suka iPod apa benda semua saya tak suka. Saya tak suka iPhone sebab saya rasa dia pelik. Tapi sekarang saya pakai iPhone. So macam mana boleh diubah? Saya tengok macam bermula saya tengok ramai orang yang pakai iPhone. Setuju tak saya cakap kalau saya boleh katakan bahawa ramai yang pakai iPhone tak guna pun semua fungsi dalam iPhone. Betul tak? Betul. Kan? Betul. So saya baru pakai iPhone. Saya pakai iPhone sejak 2017. Saya memang dulu saya there is no brand attachment dengan saya. Saya tak kisah saya pakai semua jenis phone. Phone cak ayam pun saya pakai. Saya tak malu pakai. Tapi back in 2017 bila saya kerja serius, saya ada banyak tanggungjawab. Lepas tu saya diberikan iPhone untuk kerja. Dia bagi saya iPhone 6 Plus 2007. Lepas tu saya berhenti kerja. So saya pulang balik iPhone. Saya punya bos tanya, "Okey, Adin, aku bagi kau phone." Saya kata, "Tak apalah, tak phone." Lepas tu dia kata, "Aku nak bagi phone kan?" "Bagi apa?" "Bagi beli iPhone baru, iPhone 6." Lepas tu saya kata, "Aku tak pakai iPhone." Tapi lama-lama bila dah tengok pakai function, lepas tu bila saya berhenti, saya pulang balik iPhone 6 Plus, saya beli iPhone 6S. Lepas tu saya pakai sampai dah nak hancur. Kan? Saya pakai 2 hari sebelum iPhone 11 keluar, saya beli iPhone 10. Saya marah betul. Saya beli lepas tu 2 hari dah iPhone 11 keluar. Sekarang dah iPhone 12 kan keluar. So macam mana saya yang tak ada branded tapi saya pakai all the functions in iPhone 10 lah. So tengok dalam marketing mix kan, contohnya kita ambil contoh iPhone tadi lah. Product is iPhone, how they promote. You sedar tak? iPhone punya promotion tak complicated, betul tak? Sebab nama dia dah besar. You sedar sekarang dia apa? Dia release harga je untuk iPhone 12 kan. Dia ada apa? iPhone 12 apa benda Pro, benda semua. Lepas tu benda tu viral, bukan dia viral kan, orang viral kan. Forward. Oh, iPhone 12 macam ni harga. Simple. Dia tak complicated, dia tak ada iklan hebat-hebat benda semua. So contohnya, untuk orang yang bukan macam saya, pakai iPhone, reference group. Dia tengok apa? Kawan-kawan dia sama umur dia semua pakai iPhone. Itu menyebabkan dia pakai iPhone. Family tak apa, social class. Dia kata, aku CEO, takkan aku nak pakai handphone cak ayam. Sometimes you go to the meeting kan, you letak handphone dia kat depan. Kan you meeting dengan all the CEOs, so ada orang tengok, loh pakai phone apa ni? Zing Zong Bang ke? Kan? Sometimes because of your social class. Sometimes because of your culture. And sometimes, contohnya for communication kan, sometimes orang kata, iPhone ni bagus. Sometimes advice, sometimes recommendation. Kau kerja kan, kau nak pakai ni, kau boleh pakai iCloud. Banyak semua, recommendation. Sometimes social media. Sometimes because of advertising. You nampak tak? Input you before you make your decision terlalu banyak. You have the marketing mix, you have the social cultural influence, you have the communication sources, you have the communication sources tu ada banyak. And then, okay, let's say
You dah dapat input banyak ni, you tak fikir nak beli lagi. You dah dapat input banyak, then you go to the process. Need recognition. Oh, phone lama aku dah rosak. Aku kena beli phone baru ke? Kan? Lepas tu nampak tak? Psychological influence ada. Kemudian tak ada decision. Nak beli phone apa? Phone ni, phone tu. Kemudian pre-purchase information search tu yang cari. Okay, phone ni berapa ringgit? Apa features? Lepas tu you you dah tengok alternatif. Okay, kalau beli Samsung paling baru Samsung apa? iPhone paling baru apa? So you dah buat alternatif. You cari maklumat, you beli. You beli atau you tak beli? Kalau lepas you beli, post purchase evaluation lepas beli, you kata bagus lah. Bagus benda ni, function semua bagus apa semua. Lepas tu kata, okay lah, anak pun nak beli phone satu, you beli ke iPhone. So that is repurchase. And then it will build trust and loyalty. So this is what we call the consumer decision making process, from input process to output. Ni. Okay. Dengan belajar consumer behavior, apa yang you boleh kerja? You boleh kerja dengan brand management, advertising, dan juga consumer research. Okay, consumer research is a very, orang kata apa, nak cakap relatively new area pun boleh tak? So macam kata student-student kan yang banyak ada knowledge on data analytics, marketing analytics, sky is the limit lah for you. Kan untuk you ni you belum grad lagi, kalau lepas you grad dia tambah lagi ilmu tentang data analytics, marketing analytics. You boleh predict macam pattern, buying pattern orang. Kan maklumat tu you boleh jual kepada company-company. Kan you buat research, you kata okay sekarang trend orang suka ni, orang suka color ni. Contohnya you buat research trend on tudung. You punya result tu you boleh bagi kepada company tudung, company makanan, company kereta, company banyak you boleh buat. So these are the opportunities for you in terms of employment opportunities. So is there any questions before we adjourn? Tak ada? Okay, so remember minggu depan tak ada kelas, minggu selepas tu ada kelas. Minggu depan sebab cuti Holiday Rasul kan. So remember every time you masuk sini, you masuk kelas online, remember untuk isi Google Form. Kemudian sama juga if you want to download course online ke, you nak buat download apa benda pun, you dalam tu ada. Sebab itu akan dikira sebagai kedatangan you. You nak tengok video ke, you akan tekan tu, you kata okay, saya tengok video pada 31 Oktober pukul 11 malam. Jadi you klik je, tekan. So no questions regarding your assignments, regarding your quizzes, tak ada kan? Okay, so with that we end this class with tasbih kifarah dan salatul asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Bye-bye. Eish. Hey.